Kita ke Sarawak, fokus dari bumi ke Nyalang. Infrastruktur yang rosak akibat hujan lebat dan banjir akan dibaik pulih secepat mungkin. Perinciannya bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Ya, sahih. Jabatan Kerja JKR Sarawak kini dalam keadaan berjaga-jaga sepenuhnya sekiranya berlaku kerosakan jalan raya dan jambatan yang runtuh berikutan hujan lebat serta banjir di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan MIPD Dato' Amar Douglas Sugambas berkata, jambatan itu sentiasa bersedia untuk membaiki jambatan yang runtuh dan jalan yang putus itu. Dato' Amar Douglas Ugah memberitahu dalam media sosial terdapat banyak aduan dari zon utara dan pihaknya mengambil perhatian selain melakukan yang terbaik untuk memastikan bahawa sebarang infrastruktur yang rosak dibaik pulih secepat yang mungkin. Beliau berkata demikian kepada media ketika ditemui semasa majlis rumah terbuka hari Christmas di kediamannya baru-baru ini. Dato' Amar Douglas yang juga pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak itu menambah pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM telah mengenal pasti 77 kawasan berisiko tinggi berlakunya tanah runtuh. Jelasnya kesemua jurutera bahagian di Sarawak telah diarahkan untuk melakukan perbincangan dengan pihak bomba untuk mengenal pasti serta mengkaji kawasan-kawasan berkenaan. Warga Regimen Sempadan diseru untuk terus berusaha menggembleng tenaga bagi menaikkan nama regimen itu. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Datuk Sri Zamrus Mohamad Zain berkata, walaupun usia penubuhan Regimen Sempadan baru menjangkau 15 tahun, setiap anggota perlu melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan penuh dedikasi dan berkesan pada bila-bila masa. Ujar Jeneral Tan Sri Datuk Sri Zamrus, dalam membentuk Regimen Sempadan sebagai Batalion Infanteri Standard, Tentera Darat akan terus memfokuskan usaha untuk meningkatkan kelengkapan persenjataan persendirian di samping memberi keutamaan kepada pegawai dan anggota regimen untuk menghadiri kursus-kursus kerjaya. Jelasnya, usaha itu akan dilaksanakan secara berterusan mengikut perancangan demi memelihara moral serta kebajikan warga Regimen Sempadan. Beliau juga percaya usaha itu akan memberi impak yang besar kepada warga regimen khususnya untuk mereka terus komited mencapai misi dan visi Tentera Darat. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pemakaian Pangkat Perdana anggota lain-lain pangkat LLP Regimen Sempadan di Kem Muara Tuang, Kota Semerahan. Seramai 200 anggota lain-lain pangkat LLP dari Brigade ke-31 Infanteri Malaysia yang berpangkalan di Sibu telah dinaikkan pangkat dalam majlis tersebut. Turut berlangsung penggunaan Pingat Kedaulatan Negara PKN kepada 28 penerima yang terdiri daripada perwira-perwira dan bintara-bintara Tentera Darat Malaysia, termasuk 5 penerima yang telah bersara daripada perkhidmatan. Baik, sementara itu dalam sesi sidang media, Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Datuk Sri Zamrus Mohamad Zain berkata Kem Brigade ke-31 Regimen Sempadan RS dijangka beroperasi di Bintulu pada bulan Jun tahun hadapan. Jelasnya Kem RS sedia ada kini beroperasi di Kem Pusat Latihan Khidmat Negara PLKN Junakor Sibu. Memang kita akan gerakkan dia ke Bintulu sebab kita berpendapat bahawa di Sibu tu kita dah ada 9 brigade, so kita nak gerakkan 1 brigade ni ke Bintulu. Jeneral Tan Sri Datuk Sri Zamrus menjelaskan untuk jangka pendek pentadbiran KIM itu akan dilaksanakan dengan menyewa sebuah bangunan. Pihak pentadbiran katanya telah mengenal pasti bangunan dan rumah keluarga buat anggota Regimen Sempadan untuk proses sewaan. Sementara itu, menyentuh mengenai ops murni pula, Jeneral Tan Sri Datuk Sri Zamrus berkata semua tentera darat dalam posisi siap siaga membantu dalam operasi banjir. Di Sarawak, untuk respon pantas, terdapat 23 pegawai dan 480 lain-lain pangkat telah diletakkan dalam keadaan siap siaga. Dari segi logistik pula, Sarawak mempunyai sebanyak 22 buah bot, 39 lori 3 tan, sebuah lori 5 tan, 21 bot dan enjin untuk digunakan membantu penduduk terjejas banjir.
Tugas utama seorang ahli parlimen adalah untuk menyelia semua perkara berkaitan persekutuan di kawasan masing-masing dan mewakili rakyat bagi menyuarakan semua isu persekutuan berkaitan kerajaan sama ada melalui persidangan parlimen atau dengan cara lain. Ahli Parlimen Miri Chew Chun Man berkata isu persekutuan ialah isu yang dinyatakan dalam senarai persekutuan dan senarai bersama dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Chew Chun Man berkata kaedah paling mudah untuk menentukan perkara yang berada di bawah bidang kuasa persekutuan ialah portfolio yang dipegang oleh Menteri-Menteri Persekutuan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena pelancaran Pusat Hikmat Rakyat Parlimen P219 Miri di Miri. Bagi Parlimen Miri, beliau akan menumpukan usaha pada manifesto antaranya berusaha ke arah peningkatan pendapatan rakyat, membantu rakyat dalam mengurangkan kesan inflasi selain memberikan sokongan pendidikan kepada golongan muda. Beliau juga katanya akan membantu membina semula sektor pelancongan di Miri dan mengambil bahagian dalam projek pembangunan awam. Sementara itu, dengan pelancaran Pusat Hikmat Parlimen Miri, ia akan dapat membantu rakyat menangani masalah dan aduan. Baik, penduduk di kawasan rendah yang berisiko berhadapan dengan banjir khususnya di Sarike dinasihati supaya sentiasa bersiap sedia dan berwaspada dengan tren air pasang besar serta hujan lebat yang berterusan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sarike Mahmudin Narudin berkata pihaknya sentiasa bersiap siaga dari pelbagai aspek bagi membantu penduduk berpindah sekiranya paras air naik pada tahap bahaya. Mahmudin Narudin menjelaskan penduduk-penduduk di kawasan berisiko disaran untuk menghubungi pihak bomba sekiranya memerlukan bantuan untuk menyelamat. Ujarnya lagi pemantauan akan kerap dilakukan bagi memastikan keselamatan orang awam dalam keadaan selamat. Beliau berkata demikian ketika dihubungi oleh pemberita RTM di Sibu. Tambah Mahmudin, di Sarike terdapat 3 kawasan yang kerap dan dipantau jika tren air pasang atau hujan lebat berterusan berlaku, iaitu di Jalan Alamanda, Jalan Cempaka dan Jalan Market. Gelisah setiap kali berlaku hujan lebat turun tanpa henti. Kampung Jugan di Bauk yang dulunya bebas daripada banjir kini menjadi ban penahan banjir. Laporan lanjut dalam Pasca Banjir, wartawan Syarikin Bahrin ada kupasannya. Bagi ketua kampung itu, Punisa Nyuyan, aliran sungai yang tersekat akibat jambatan Sungai Mutut yang rendah menjadi punca berlakunya banjir di kampung terbabit. Dia punya jambatan tu terlalu kecil. Pasal daripada atas ini air, sungai banyak, semua mengalir ke Sungai Mutut ini. Sungai Mutut. Ini nama saya Sungai Mutut. Jadi apabila air semua turun ke bawah sini, saluran untuk keluar jambatan tu terlalu kecil. Beliau percaya kelemahan reka bentuk struktur jambatan itu telah mengakibatkan 15 keluarga terpaksa dipindahkan pada Jumaat lepas. Dia kalau dia naik pun dalam setengah jam, 1 jam sudah turun. Tetapi ini bermalam-malam. Dia akan banjir. Pasal apa? Saluran untuk keluar tu terlalu kecil. Walaupun tidak seburuk tahun lepas yang menyaksikan 40 keluarga dipindahkan, beliau berharap tindakan segera dapat diambil. Tidak mahu menuding jari, RTM turut mendapatkan reaksi dari pihak pengurusan Lebuh Raya Pen Borneo, Sarawak. Pihaknya sedar akan permasalahan yang membelenggu kampung yang didiami seramai 1,300 orang itu. Yang penting buat masa ini, katanya, siasatan sedang dijalankan sebelum dimajukan kepada kerajaan untuk tindakan lanjut. Syarikin Bahrin, RTM. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam perpaduan. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih, Ibu Ma.